Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Dan saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada semua yang masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara, bagi Anda yang baru, Anda boleh lihat di dalam channel ini berbagai isu hangat politik di Malaysia. Anda juga boleh melawat channel ini. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Satu isu hangat hari ini, selepas adun Selat Kelang, adun bersatu yang menyatakan sokongan terhadap pimpinan kerajaan hari ini, juga berita buruk untuk Muhyiddin Yassin dan juga kepimpinan bersatu PN. Akhirnya saudara-saudara, ini pula pengakuan adun Selat Kelang ataupun adun bersatu yang pasti menggemparkan Muhyiddin Yassin dan kepimpinan bersatu. Adun Selat Kelang, dakwa bersatu Selangor dikuasai kartel. Abdul Rashid Asari mendakwa bersatu Selangor dikuasai kumpulan kartel, dipimpin individu baru sehari dua menyertai parti itu. Sudah pasti ada satu pendedahan yang pasti menggemparkan daripada Abdul Rashid. Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari mendakwa bersatu Selangor dikuasai kumpulan kartel, dipimpin individu baru sehari dua menyertai parti itu. Sebagai punca beliau menyokong Menteri Besar Amiruddin Syari. Nah, saudara-saudara, ini rupanya penyebab kepada adun bersatu yang menyokong ataupun berpaling tada daripada bersatu dan Perikatan Nasional. Beliau menolak dakwaan merajuk kerana dilucutkan jawatan Ketua Bersatu Negeri. Sebaliknya merasakan diri tidak diperlukan parti selepas 9 tahun bekerja keras menubuhkan Bersatu Selangor. Selaku Ketua Bersatu Selangor, beliau sebelum ini dipertanggungjawabkan mengenal pasti calon parti untuk bertanding pada PRN tahun lalu. Sebelum PRN tahun lalu, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin meminta saya memberikan nama calon untuk bertanding mewakili parti kepada jawatan kuasa pemilihan. Tetapi lebih separuh nama ketua bahagian yang saya cadangkan itu dihumban keluar kerana ada kartel mahu membawa orang masing-masing sebagai calon bersatu. Orang-orang yang menggantikan pula adalah calon bidang terjun yang baru sehari dua sertai parti. Tetapi pada PRN hanya menang majoriti puluh-puluh sahaja. Padahal jika ketua bahagian bertanding boleh menang majoriti lebih besar, katanya menurut utusan Malaysia. Rashid pada 6 Mac lalu mengumumkan beliau menyokong pentadbiran Amiruddin tanpa paksaan dan yakin tindakan itu akan memanfaatkan penduduk Selat Kelang menerusi kerajaan stabil. Keputusan ini dibuat dengan rela hati tanpa sebarang paksaan selepas saya meneliti titah ucapan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, memuji kerajaan negeri yang berada di landasan tepat demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara, akhirnya hanya satu adun bersatu setakat ini yang berani membuat keputusan ini dan membuat pengakuan bahwa terdapat kartel. Bahkan beliau mengakui bahwa Muhyiddin Yassin sendiri meminta beliau untuk memberikan nama calon untuk bertanding mewakili parti kepada jawatan kuasa pemilihan. Tetapi beliau sendiri membuat pengakuan lagi yang menggemparkan Muhyiddin Yassin, yaitu nama ketua bahagian yang beliau cadangkan itu dihumban keluar kerana ada kartel mahu membawa orang masing-masing sebagai calon bersatu, dan ini menjadi penyebab beliau berpaling tada. Saudara-saudara yang amat dihormati, mungkinkah selepas ini bukan satu saja adun bersatu yang akan berpaling tada? Bahkan sebelum ini, 6 MP yang menyatakan sokongan bukan sekaligus tetapi satu persatu menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Bukankah adun Selat Kelang, adun bersatu ini juga menjadi pembuka pintu kepada adun-adun yang lain yang mempunyai hati, mempunyai niat untuk berpaling tada? Mungkinkah selepas ini lebih ramai lagi adun bersatu yang akan menyatakan sokongan terhadap kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim?
Saudara-saudara, tonton dan tonton. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati semua. Apa kabar semua? Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Dan bagi Anda yang baru di dalam channel ini, Anda dipersilakan untuk like, Anda juga dipersilakan untuk letakkan komen, share video ini, dan jangan lupa tekan subscribe. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu hangat hari ini, sudah pasti mungkin kepada peminat ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya amat respect Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri Malaysia. Namun saudara-saudara, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa sejak kebelakangan ini tidak ada kabar daripada Tun Dr. Mahathir. Setakat tarik pada 11 Mac, saya melihat sejak pagi tadi belum ada kabar, sejak beberapa hari ini belum ada kabar tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tahu beberapa waktu kebelakangan ini beliau menerima kalau saya tak silap menerima rawatan di IJN. Sedangkan di dalam entry X terkini daripada Dr. Mahathir Mohamad juga menyatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad kini sedang menjalani rawatan di IJN sejak 26 Januari 2024. Beliau masih dalam proses pemulihan. Di dalam entry X Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 20 Februari lepas. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang tertanya-tanya apa kabar Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seperti yang kita tahu, ramai juga yang bercakap tentang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seperti yang kita tahu, beliau hari ini mungkin kita boleh katakan kritikal dalam politik. Maksud saya di sini beliau kritikal sebab bukan seorang ahli parlimen. Pada PRU 15 pun sudah kalah teruk. Namun bukan itu nak dibahaskan. Cuma ada yang bertanya, apa kabar Tun Dr. Mahathir Mohamad? Bahkan sebelum ini, berkaitan dengan rawatan Tun Mahathir di IJN, ada pula satu berita tular, berita palsu yang tular, yang saya lihat artikel itu pada 20 Februari lepas juga, sama tariknya dengan laporan ataupun entry X Tun Dr. Mahathir pada 20 Februari. Namun entry X itu menyatakan beliau masih dalam proses pemulihan. Bahkan gambar yang dikongsikan ataupun artikel daripada sinarharian.com menyatakan gambar tular keadaan terkini kesehatan Tun M didakwa palsu. Mungkin Anda juga melihat gambar viral itu. Nah, disahkan itu adalah berita palsu. Mungkin ada yang bertanya, apa kabar Tun Dr. Mahathir? Adakah beliau sehat-sehat saja? Bahkan ada yang menyatakan, di umurnya yang sudah mencecah 100 tahun, hampir mencecah 100 tahun, yaitu 98 tahun, adakah beliau mampu bertahan lagi? Bahkan, kalau beliau mau menjadi calon pun pada masa akan datang, mungkin ramai yang sudah was-was, ragu-ragu untuk memilih beliau sebagai calon, disebabkan umurnya yang sudah lanjut. Nak kata Tun Dr. Mahathir Mohamad dah meninggal, ataupun umurnya yang sudah begitu, mungkin hampir-hampir nak meninggal, itu jauh sekali kita nak putuskan. Sebabkan ajal dan maut itu bukan manusia yang tentukan. Namun saudara-saudara, kalau ada yang berkata apa kabar Tun Dr. Mahathir, setakat ini yang kita boleh kongsikan melalui entry X Tun Dr. Mahathir menyatakan beliau menjalani proses pemulihan. Itu pada tarik 20 Februari. Namun pada tarik hari ini ataupun yang terkini kita masih menantikan kabar Tun Dr. Mahathir. Kalau ada yang tanya apa kabar Tun Dr. Mahathir, adakah mungkin beliau tidak lama lagi nak hidup? Kita tidak boleh cakap begitu. Disebabkan itu bukan ketentuan daripada manusia. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.